Sejarah telah menjadi saksi bisu perang alam di Sri Lanka, perang Pugachev di Rusia atau perang sipil di Liberia. Semuanya berkongsi satu persamaan. Perang-perang ini adalah perang sesama warga, sesama manusia, bahkan sesama saudara. Saya khawatir bibit-bibit perpecahan inilah yang akan muncul dalam kalangan warga kita. Tetapi syukurlah, sebenarnya kita punya satu formula dan ideologi Bintara yang menyatukan. Yang rahsianya pasti saya bocorkan demi kecintaan kepada negara dan demi keamanan buat rakyat jelata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang buat negaraku dan salam Malaysia baharu saya titipkan buat anda semua. Terima kasih saudara pengemudi acara, div-div kehormat yang berwibawa, barisan panel hakim yang sentiasa berkarisma. Seterusnya, hadirin hadirat pemaju aspirasi negara yang saya muliakan. Hadirin, Tuah pernah berkata, tidak ada adat hamba Melayu yang menderhaka terhadap raja. Kata-kata keramatnya ini telah menjadi saksi kesetiaannya yang tidak berbelah bahagi terhadap sultan yang disanjungi dan tanah air yang dijunjungi. Pernahkah kita terfikir mengapa insan yang begitu hebat ini, begitu patuh dan taat setia, sanggup menggadaikan darah dan jiwa demi tanah air yang tercinta? Saya yakin dan percaya pasti ada asbabnya. Oleh itu, molek benarlah jika pada hari ini, jika anda duduk semeja dengan saya untuk bersama-sama membincangkan dan menghayati rukun negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Saudara dan saudari, menurut Kamus Dewan edisi keempat, prinsip membawa maksud dasar atau pegangan, manakala rukun negara pula membawa konotasi ideologi kebangsaan Malaysia yang telah dibentuk pada 30 Ogos tahun 1970 oleh Majlis Kirakan Negara. Lalu saya simpulkan frasa 5 prinsip rukun negara sebagai ideologi kebangsaan Malaysia yang mendukung 5 prinsip penting, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Maka untuk memahami prinsip rukun negara, saya akan huraikan dalam 3 perspektif utama. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan dihayati, rakyat memperkukuh jati diri. Saudara, hidup tanpa agama ibarat sampan tanpa pendayungnya, terbiar hanyut tanpa hala tuju yang nyata. Michael Knowles, seorang pengulas politik konservatif Amerika, pernah menyatakan untuk memiliki sebuah negara yang hebat adalah berdasarkan 3 perkara. Pertama, taat kepada Tuhan. Kedua, melihat ke arah kebaikan. Dan yang ketiga, menjadi diri sendiri. Namun katanya, sesebuah negara itu akan menjadi jatuh dan mundur sekiranya perkara pertama, iaitu taat kepada Tuhan, tidak diakur. Ayuh kita lihat apa yang terjadi kepada masyarakat di Jepun. Walaupun sebahagian besar daripada mereka menganut agama nenek moyang, tetapi hakikat dan realitinya, mereka tidak percaya akan konsep ketuhanan. Bagi mereka, Tuhan itu adalah harta dan pekerjaan. Maka tidak hairanlah apabila setiap tahun hampir puluhan ribu nyawa rakyat mereka habis dirangkul kerana mati membunuh diri. Bayangkan hadirin, pada tahun 2022, negara Jepun telah merekodkan sebanyak 21,881 orang yang mati kerana membunuh diri dengan nisbah 80 orang satu hari. Maka kerana itulah prinsip kepercayaan kepada Tuhan menjadi tonggak dan akar umbi dalam rukun negara kita, supaya masyarakat kita sentiasa melakukan sesuatu perbuatan mengikut ajaran agama dan tidak melakukan perkara yang terhina. Di Malaysia, dalam meraikan kepelbagaian bangsa dan agama, walaupun perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan agama Islam sebagai agama persekutuan, tetapi agama-agama lain masih boleh diamalkan dengan aman. Buktinya, Jalan Harmoni di Pulau Pinang telah menjadi saksi. Walaupun masyarakat Malaysia mempunyai pelbagai agama, tetapi kita masih boleh bersatu.
di atas satu tanah yang sama. Di satu jalan itu telah terbinanya 4 rumah ibadah yang berbeza, iaitu Masjid Kapitan Keling, Tokong Kuan Yin, Kuil Seri Mahamariaman serta Kuil ST George. Maka, ini adalah bukti bahawa walaupun kita mempunyai perbezaan amalan dan kepercayaan, namun selagi kita masih bertuhan, bukan sahaja jati diri dapat diperkukuhkan, tetapi perpaduan juga dapat diterapkan. Justru, agama bukanlah pemisah, agama bukanlah pemecah, tetapi adalah kekuatan untuk mempersatu. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara disemai, kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat digapai. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa cukup indah apabila Allah memerintahkan orang yang beriman supaya mentaatinya, mentaati Rasulnya serta orang-orang yang berkuasa dalam kalangan kita. Maka kita dapat melihat bahawa betapa tingginya martabat dan darjat seorang pemimpin dan pemerintah tatkala kedudukan mereka dinukilkan di dalam kitab suci untuk kita semua taati. Di dalam kitab Rahim Maktum, kisah kesetiaan Bani Hashim dan Bani Muttalib terhadap Nabi Muhammad SAW tatkala mereka sedang menghadapi fasa pemboikotan selama 3 tahun oleh kaum Quraisy musyrikin di Mekah. Sebenarnya telah membuka mata kita dan memberi kesedaran bahawa betapa pentingnya konsep taat setia seorang pengikut terhadap pemimpin dan pemerintah. Saudara, kita sedar bahawa taat setia bukan sekadar kata yang memenuhi acara, bukan pula lafaz yang terikrar di bibir semata-mata. Oleh itu, kita perlu sedar bahawa untuk membina sebuah negara yang sejahtera, bukan sekadar taat dan setia perlu dicurahkan, tetapi perlulah diiringi dengan kepercayaan dan keyakinan. Kerana tanpa yakin, tiadalah taat. Tanpa percaya, tiadalah setia. Ketiga, kesopanan dan kesusilaan diterap, keharmonian dan keamanan negara digarap. Hadirin, hari ini saya berdiri di sini dengan perasaan yang begitu bangga kerana saya memiliki sebuah negara yang hebat. Sehingga hari ini pelbagai kejayaan telah kita nobat. Setelah lebih 5 dasawarsa berkiblatkan rukun negara, segala nilai kesopanan dan kesusilaan yang dahulunya kita semai, hari ini kita tuai. Buktinya, prestasi Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia pada tahun 2021 telah meningkat sebanyak 1.3% berbanding tahun 2020. Namun, apa yang saya bimbang dan khawatir ialah tatkala prinsip rukun negara yang kelima ini dibuat tidak indah, maka yang terjadi adalah negara kita akan porak-peranda. Satu rakaman seorang lelaki yang bersikap biadab dengan menunjal kepala seorang wanita telah tular dengan meluas di media sosial. Apa yang menyedihkan? Rakaman ini adalah realiti, bukannya mimpi atau fantasi. Nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat kita sudah tiada dan ianya semakin menghakis, kian menipis. Sejak dari kecil, kita sudah diajar cara untuk berbudi bahasa, bersopan santun dan menghormati sesama kita. Namun, pada hari ini, di mana kita tinggalkannya? Saya pinta, demi generasi yang lebih ramai yang akan lahir, buanglah pahit tingkah laku kita. Baru-baru ini, tentang isu kumpulan 1975, kita dapat melihat bahawa mereka ini adalah seperti cacing di pelimbah yang hina, habis hilang jiwa, habis hilang budi bahasa dan maruah serta jiwa. Maka, tidak hairanlah apabila kesopanan dan kesusilaan diangkat menjadi prinsip rukun negara yang kelima supaya masyarakat kita sentiasa bertindak dengan nilai murni dan tidak mencontengkan arang di nama negara sendiri. Rangkumannya hadirin, rukun negara dengan kita ibarat jantung dengan badan. Kalau badan yang berhenti bergerak, jantung masih boleh berjalan. Kalau jantung yang berhenti bergerak, alamatnya kitalah yang jalan. Maka saya ingin gariskan 3 matlamat perjuangan yang ditejak kejap dalam sanubari dan pemikiran masyarakat. Pertama, hargailah pengorbanan dan perjuangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan. Pertahankanlah keamanan dan keharmonian negara. Dan ini bukan tanggungjawab pemerintah semata-mata, tetapi adalah tanggungjawab kita bersama-sama. Kedua, rukun negara bukan sekadar ikrar untuk dilafaz, tetapi adalah tonggak dan akar umbi untuk kekuatan membina negara yang sejahtera. Maka, sebagai tanda mensyukurinya, kita sebagai rakyat haruslah akur dengan 5 prinsip yang diatur. Dan yang ketiga,
untuk membina sebuah negara yang percaya dan stabil. Perpaduan adalah kunci utamanya. Maka, kita sebagai rakyat haruslah percaya kepada peribahasa, kuat pohon kerana akarnya dan kuat akar kerana tanahnya. Maka hadirin, percayalah rukun negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.